kita ada banyak server dan everything. Kita ada CO2 room. CO2 room tu yang letakkan tank-tank CO2. So internal planning ini yang mempengaruhi ruang-ruang yang akan kita reka bentuk. So kita kena tahu apakah keperluan-keperluan untuk mencegah dan melawan kebakaran. Barulah kita tahu apakah ruang-ruang yang perlu kita tetapkan, barulah kita boleh kita start kita punya design. Selain daripada itu, biasanya untuk bangunan-bangunan yang kita kata dekat tengah-tengah tahun, yang ada bangunan yang berdekatan, yang besar, yang rapat kan, dan juga untuk bangunan-bangunan high rise yang bertingkat-tingkat. Biasanya kita akan go juga apakah material selection dan fasad opening. Ini memang very complicated lah. Ini kalau kita tengok kat dalam bylaw ni dia pergi dekat schedule 6. So kalau kita bangunan tu dia akan ada notional boundaries, dia ada relevant boundaries. So macam mana kita nak menghalang apabila bangunan kita terbakar, dia tak merebak kepada bangunan sebelah lagi. Tapi kalau saya expect, saya tengok kat dalam site tu tak adalah bangunan sebelah-sebelah tu kan. So mungkin saya takkan sentuh lah untuk material selection dan fasad ni. Alright. So jelas? Ke dah tidur dah semua? Jelas. Jelas. Alright. So macam mana kita nak tahu apakah keperluan yang perlu kita terapkan dalam kita nyereka bentuk? So the basic technical guideline to follow ialah kalau kita tengok tu the main base ialah UBBL. Itu the base. Alright. I think technical requirement. I think the latest UBBL itu 2002 lah. Tapi tak banyak dia punya update. Dia tak involve fire pun. Okay, then kita ada satu lagi, Guide to Fire Protection in Malaysia. Ini dikeluarkan oleh Jawatan Pembangunan Penyelamat. Selain daripada itu juga, dia ada juga Local Authority Procedures. Semua majlis-majlis daerah, kalau site tu kat nilai, majlis daerah nilai lah. Kalau ada yang berkaitan. Lepas tu dia kira ada Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Ini pun ada menceritakan apakah keperluan-keperluan dia. So bukan semua dalam UBBL tu ternyata. You kena refer semua benda 4-4 ni. Sebab sometimes ada perkara-perkara yang tak termasuk dalam UBBL. Sebagai contohnya smoke management. Smoke management ni ialah macam mana kita manage asap apabila berlaku kebakaran. Ianya tak ada kat dalam UBBL. Tapi ianya ada dalam Malaysian Standard. Tapi dinyatakan di dalam Fire Service Act 1998. Alright. Sebab smoke management ni important apabila dalam satu ruang yang sangat besar. Contohnya macam you pergi dekat Mesa Mall kan. Ada void kat tengah-tengah. Ada triple volume, double volume. So when you have that tu, macam mana dia nak design the void tu, the lobby tu, supaya apabila berlaku kebakaran, asap tu tak mengganggu penglihatan. Dia akan naik dekat void, void tu akan naik dekat level 1, dia akan naik dekat level 2 asap tu. So dia akan memerlukan level 3 dulu. Lepas level 3 asap dah penuh, dia akan turun ke level 2, baru dia akan ke level 1. Tapi risiko dia yang sebenarnya adalah untuk penghuni-penghuni yang berada di tingkat yang paling atas. So macam mana you nak tentukan berapa you punya empangan asap atau smoke reservoir? Berapakah saiz empangan asap? Berapakah volume dia? Berapakah you nak buat you punya smoke screen tu turun? Jadi semua itu dinyatakan di dalam Malaysian Standard untuk smoke management. If I'm not mistaken ialah Malaysian Standard 1204. Nanti later I will share lah. Alright. So macam mana you nak baca sebenarnya UBBL? Familiar tak dengan UBBL? Boleh lah, boleh. Boleh lah, ke tak pernah tengok, baru first time tengok. So kalau tengok kat UBBL tu, dia akan terbagi kepada a few parts lah, 9 bahagian. So kalau you tengok tu, yang melibatkan fire hanya 2 bahagian saja. Dan of course lah, 3 bahagian lah. Kalau you tengok tu, part 7, Fire Requirement Bylaw. So maknanya Undang-Undang 133 hingga Undang-Undang 224 dan juga 48 itu untuk fire alarm, fire detection, fire ni semua for active system lah. 48 ni untuk active system. Bila active system tu ianya adalah hook on to the MNE
source. Maknanya dia bergantung kepada bekalan kuasa. Alright. So daripada bylaw 225 hingga bylaw 2253. Selain daripada itu, kalau kita tengok dekat part 9, dia ada miscellaneous dan schedule. So schedule 1 hingga 10 tu totally berkait dengan fire. Alright. So kalau kita tengok dekat situ, this is another infographic lagi lah, senang kita tengok. So kalau kita tengok yang fifth schedule, kalau kita tengok fifth schedule tu 6, 7, 8, nampak Fifth schedule menentukan purpose group. Kan kita katakan setiap bangunan risiko kebakaran dia berbeza dan cara kita menangani risiko kebakaran pun berbeza. So macam mana kita nak tentukan bangunan apa dengan apa langkah-langkah yang perlu ambil? Ia ini ditentukan oleh kumpulan maksud atau purpose group. So kita boleh tengok dekat jadual ke-5 fifth schedule, okey. Lepas tu jadual ke-6 saya cakap tadi, unprotected area. Ini untuk menghalang kemeribatan api daripada satu bangunan kepada bangunan yang lain. So ni kita tengok dekat fifth schedule. Kita akan sentuh ni. Lepas tu for any other design, 7 schedule, travel distance. Jarak untuk menyelamatkan diri. Lepas tu 8 schedule, sometimes kita pakai tapi tak berapa penting sebab pretty much very basic. 9 schedule pun very basic. 10 schedule is very important untuk kita tengok apakah dia punya ni. So kalau kita tengok kat situ, kalau dari segi planning, bila kita nak buat planning tu, maksud dia bila kita buat planning tu sebelum kita boleh start bangunan tu, apa kita nama, kita ada dua proses planning kita kena go through. Yang pertama sekali untuk dapat kebenaran merancang atau development order. Yang keduanya ialah untuk mendapat building plan approval. Semua tu dekat dalam planning. So KM dia akan goes into there. Semua schedule-schedule yang saya tunjuk kat ni akan melibatkan. You kena refer, you kena buat you punya report, semua tu submit kepada bomba berdasarkan segala andaian dan recommendation yang being imposed under this schedule. Untuk dapat building plan approval, specifically MNE akan submit bergantung kepada 10 schedule. Construction tak ada apa, ni tak ada apa. Bila completion tu, you must go to, for certification, you must go to the 10 schedule. Tengah lecture sekejap tu. Kat USIM. Alright. So then we will have our, kalau kita tengok dekat situ, part 7 tu, those are, kalau kita tengok senang. I dah bagi-bagikan dekat situ. Act 133 itu, Bylaw 133, totally about interpretation. Purpose group, dia melibatkan 134 up till 139. Fire appliances 140. Ni yang nak tahu berapa banyak, berapa jarak untuk fire appliances untuk attach, untuk fire engine masuk kepada attach to our building tu dekat 140. Compartmentation 141 to 149. So ni I'm not going to go one by one lah. So kalau tengok kat situ, every bylaw tu dia dah bagikan apakah requirement yang diperlukan. Alright. So we pergi dekat active fire system 8 tu, first of course lah fire hydrant tu dia dekat Act 225. Then fire extinguisher 227, sprinkler 228, mean of escape. Nampak tak macam yang kata tadi? 18.3 hingga 30.5. That is a separate requirement dekat dalam for fire strategy. Then from 18.3 to 30.5 for keperluan dry riser tu another separate requirement. So anything above 30.5 you memerlukan wet riser. These are the things. So firefighting access lobby. So these are all semua ni requirement yang you akan refer masa you buat you punya design. Jelas? So dan kita kalau pergi kat schedule pula, yang ke-9 tu the fifth schedule purpose group, the sixth schedule ni semua calculation of unprotected area. Ni kita kata relevant boundary, notional boundaries. This memang complicated. Ada arkitek yang tak faham pun macam mana nak buat ni. Siapa yang biasa buat high rise memang dia familiar lah.
because dia punya calculation tu memang a little bit complicated. 7 schedule travelling distance, 8 schedule classification of wall frame, kelas O, kelas apa, semua ni dekat sini. 9 schedule compartmentation. Okay. Dan active system juga. So what are the schedule for? Kalau kita tengok kat situ, this is kita kata in slides form lah. Semua dah cerita. Kalau designing purpose group, kita nak tentukan classification of building kita. Dimension, bila kita dah tahu purpose group, kita boleh determinekan dia punya compartmentation, kita boleh determinekan kita punya travelling distance dan sebagainya. I nampak dekat dalam you punya set analysis, some of this input tu dah ada. Okay, cuma I tak tahu whether it's jelas ke tak jelas. Alright. So, Datuk meeting sebelah Tok. Dengan ni. Kan nanti saya join. Sorry, I had a meeting sebenarnya. Ada meeting pukul 10 but I suruh dia proceed dulu. Alright. So kalau kita tengok dekat purpose group tu, dia akan terbagi kepada 8 purpose group ya. So purpose group 1 tu semua residential, bungalow. Purpose group 2 institutional, kalau you buat hospital, school, university, it goes to institutional. Purpose group 3 other residential, hotels, shop lots, apartments, that is purpose group 3. Office, purpose group 4. Shop, purpose group 5. Factory, purpose group 6. Sebab defined under Factory and Machinery Acts lah. Assembly, purpose group 7. So apa benda-benda yang bila kita tengok kat situ, selagi tinggi dia punya purpose group, selagi tinggi risiko kepada kebakaran. Alright. Dan purpose group 8 ialah storage and general. Because kalau kita kata storage and general ni pun sebenarnya storage adalah tempat yang sangat berisiko untuk berlaku kebakaran. Why? Sebab dekat sinilah kita letak segala bahan yang combustible kan, yang mudah terbakar. Lepas tu nobody ada duduk dalam storage. So kalau berlaku kebakaran, nobody there to detect. Kalau misal kata macam, sebab tu macam office ni, kalau kita tengok, office ni, dia dalam purpose group 4, there's a reason. Sebab apa? Dekat dalam office ni, orang yang pergi ke office tu dia tahu, dia dah familiar dengan layout bangunan tu, dia dah familiar dekat mana lift, dia dah familiar dekat mana tangga. So, kalau dia pergi dekat shop tu, orang yang datang tu, kalau misal kata orang Melaka, dia baru dah sampai kat Mesa Mall tu, dia tak tahu pun. Hanya budak-budak USIM aja yang selalu melepak, membuang masa kat Mesa Mall, yang tahu dekat mana tangga, dekat mana lift, betul tak? So, yang orang yang datang tu dia tak tahu. So, risiko tu adalah lebih tinggi berbanding dengan risiko untuk office. Factory risiko dia tinggi sebab apa? Sebab dia ada heavy machineries. And dia punya power outage. Power outage, source untuk power, untuk membekalkan bekalan elektrik kepada mesin-mesin ni tinggi. So mudah berlaku kebakaran. Sebab tu kalau factory punya fire tu biasanya apabila kita anggap tu, kita kata kalau kita buat simulation tu, kita akan gunakan api yang dalam skala 10 megawatt. 10 megawatt ni maknanya boleh berlaku letupan. Bom tu 10 megawatt. Gas 5 megawatt. Tapi bom, letupan adalah 10 megawatt. Alright. So kalau kita tengok tu, sometimes untuk bangunan yang bertingkat-tingkat tu, kita tak boleh kita kata single out satu hotel tu, dianya purpose group dia satu aja. Dekat dalam kita tengok, kalau kita tengok kat dalam hotel tu, purpose group dia 3. Tapi sekarang ni kalau kita tengok hotel, dia ada kena tengok kan, kalau mixed development, kita ada satu podium, dekat bawah dia ada shopping center, dekat bawah dia ada basement car park, lepas atas podium tu dia ada 2 tower, satu hotel, satu office. These are all kita kena assign dia of different purpose group. Sebab setiap kita tak boleh assign, kita tak boleh generalize saja. Hotel sebab dia nama dia hotel,
contoh dia nama dia Hilton Hotel, makna purpose group dia hotel. Kita kena tengok penggunaan dekat setiap level. So kalau misalkan contoh kat sini, kat basement tu kita akan dudukkan dia kat dalam purpose group 8, storage and general, kapak berapa. Dekat dalam podium dia kita kena generalize sebagai shop, commercial. Lepas tu dekat office tower tu kita akan ada office tower. Restoran. Kadang restoran tu kalau kita tengok kat situ dia tu purpose group 7, place of assembly. Sebab kadang ada hotel tu ada banquet hall kan, orang buat wedding, orang buat majlis. Then kita anggap sebagai banquet hall tu sebagai place of assembly. Lift motor room tu kita akan sebagai storage and general. Jelas? So, and it always goes back kepada 4 strategi untuk menangani risiko fire tadi. Evacuation, passive containment, firefighting access, and fire suppression. Always kepada 4 ni. So, kalau kita tengok evacuation tu, kalau nyatakan dalam bylaw tu, yang pertama sekali ialah untuk people untuk evacuate, kena ada detection. Kena ada emergency light. Dan apakah komponen-komponen dia, termasuklah exit. Exit itu termasuklah travelling distance. So kenapa ada emergency light? Sebab apabila berlaku kebakaran, automatically kita punya sistem MNE tu, apabila berlaku kebakaran, automatically dia akan ada power shutdown. Dekat dalam main switchboard tu dah nyatakan apabila trigger fire alarm, automatically kau kena potong segala bekalan kuasa. Why? Sebab dia tak nak risiko kebakaran tu menjangkit kepada wiring dan akan menyebabkan lebih banyak lagi kebakaran-kebakaran. Okay? So apabila tiada elektrik, sebab itulah kalau kita tengok tu, bila berlaku kebakaran, alarm triggers, fire shutdown, lift tak boleh berfungsi. Bila lift tak boleh berfungsi, lampu tak menyala. Sebab tu kita kena ada emergency light. Sebab tu kita ada fireman's lift. Fireman's lift tu, mana lift bomber tu, hanya lift tu saja berfungsi. Dan daripada mana bekalan kuasa dia? Daripada generator set. Sebab tu apabila kita ada keperluan untuk meletakkan bomber lift, kita kena tahu kita akan ada genset room. Alright. So goes back to passive containment, it goes to compartmentation, staircase lobby and enclosures. Sama ada kita nak pressurize ke tak pressurize. Then prevention of spreading fire between building. Ni tadi kita not going to touch that is totally schedule 6. Firefighting access rescue ialah fire appliance access, command communication, building access, drill system, rising dan sebagainya. Sometimes, some of this kadang kita dah jadi macam kita kata dah makan nasi lah. Kalau sekarang orang tanya, kalau arkitek ni tanya, berapa jarak antara 100 dan 200? Kalau dia tak tahu tu, suruh dia pergi masuk universiti balik. Kita makin no. Sebab siapa yang biasa buat kan, kita dah tahu, 90 meter kena ada satu hydrant, 90 meter kena ada satu hydrant. Sometimes benda-benda macam ni dah jadi, kata orang dah jadi macam apa? Macam benda yang kita must tahu. You must know. Okay? Then, of course, detection system. So, let's go one by one. Okay. Kalau evacuation tu, kita pergi dekat situ. First, kita kata tadi detection kan. That goes to bylaw 153, smoke detectors for lift lobby. Alright. I just go quick one Sebab I tengok masa tak lama 1 jam setengah. Dah pukul berapa dah So, okay. Bila you go to purpose group kan, bila you go to schedule 5 tadi, you akan nampak. So from there, you pergi to level dekat 10 schedule ke-10, you akan beritahu. Untuk purpose group 4, officers, apakah alarm yang you kena letakkan. Nampak tak? Kalau shop, apakah alarm yang kena letakkan. So, going back untuk design terminal tadi, kalau dekat tempat parking bus tu, apa purpose group dia?
Hello? Muris. Semua dah tidur? Ada, insyaAllah. Ada. So kalau you tengok tu, dekat tempat passengers boarding bus tu, that is where the bus will park kan. That is a different purpose group. Dekat dalam departure gate sebelum passengers keluar untuk boarding bus tu, that is pretty much place of assembly. Dekat dalam level atas, kalau ada ticketing, kalau ada banyak kedai, kalau kadang-kadang dia kata, apa purpose group dia? Dekat level 3 tu, I nampak ada tempat jual tiket, ada bank, ada sometimes ada money changer kan. Lepas tu ada banyak kedai. Kita kena tengok apakah penggunaan yang dominan dekat situ. Kalau dia setakat jual tiket, banyak office, dia akan jadi office. Kalau dia akan banyak kedai, dia akan jadi purpose group untuk shops. Jadi dianya akan menentukan apakah keperluan-keperluan fire yang kita perlu letakkan. Okey, jelas? So kalau kita tengok dekat situ, konsep dia ialah dalam evacuation and detection ni, dia bergantung pula. Banyak sangatlah detector. Apa yang kita perlu letakkan? Smoke detector ke, UV detector ke, IR detector ke, heat detector ke. Ianya pun bergantung. Sebab kalau tempat tu lobby dia ada double volume, kalau nak letak smoke detector, level bawah tu dah terbakar, bau smoke sampai kat level 3, bau detection tu menyala. So ianya bergantung, the type of detection kita letak pun bergantung kepada kita punya reka bentuk kita. Dan juga bergantung kepada seperti yang dinyatakan di dalam schedule 10. So basically apabila detektor tu menyala, that yang akan trigger the alarm. Dan auto detection alarm ni dia akan pergi dekat audio dan visual alarm. Kalau kita ada fire control room tu, dia akan menyala dekat kita punya mimic diagram tu, dia akan menyala dekat mana yang berlaku kebakaran. Dan sometimes kita memerlukan voice alarm system, perlu ada. Kalau macam dekat airport tu, macam dekat terminal bus pun saya kata perlu ada, terminal LRT pun perlu ada. Apabila berlaku kebakaran, voice alarm system tu pun perlu kita masukkan. But of course lah, ni kerja arkitek ke? Tak, it's not your kerja arkitek. But you must know the system. Because basically the first submission untuk bomba tu dilaksanakan oleh arkitek. The second submission macam saya kata tadi, untuk building plan submission tu, barulah M&E akan submit dia punya requirement of active system. Tapi you kena tahulah, because sometimes dalam keadaan di mana you kena buat performance based evaluation, performance based ni maknanya dekat dalam guideline tak ada dinyatakan macam manakah nak buat complementation. Sometimes it's impossible untuk buat complementation. Contohnya bila you buat stadium terbuka, stadium tertutup lah, stadium badminton. Stadium kan dia open kan. Ada spectator duduk dekat galeri, dekat spectators gallery, lepas tu dia ada court dekat tengah. Macam mana you nak compartment kan? There's no way you boleh compartment kan. Sebab tu there's no way untuk you letak ketuang kompartmen boleh turun apabila berlaku kebakaran. So dalam keadaan macam ni, dia ada another process yang kita perlu lagi, yang kita panggil performance based evaluation. Ni memang lagi complicated lah. Sangat complicated sebab you kena, bukan setakat stadium, sometimes a very big shopping center, kalau you pergi kat Berjaya Times Square, there's no way kalau you tengok kat situ dengan dia punya void yang besar, dia punya ruang galeri dan void tu share 7 tingkat, there's no way untuk you buat compartmentation. Sebab tu yang ni pun cara dia punya menangani risiko kebakaran ialah dengan dia melaksanakan apa yang dia submit kepada bomba, dia panggil performance based evaluation. Bomba akan based on performance of fire, risiko fire dan macam manakah konsep dia serupa juga. Evacuation, prevention of spread of fire and smoke, lepas tu firefighting procedures, lepas tu suppression system. Dia sama aja, cuma kali ni dia tak ada compartmentation. So macam mana dia compartment? Dia akan compartmentkan smoke pula. Sebab tu kita ada smoke management system pula.
comes into play. Alright. So kalau you tengok this is yang kita kata very basic lah, automatic fire detection system. Kalau you tengok dekat lampu-lampu yang dekat sini ni, ia menyatakan zone. Setiap satu ni setiap zone. So apabila alarm triggers, lampu ni akan blink. So orang yang akan tu dia akan tahu dekat mana yang berlaku kebakaran. Alright. So kalau you tengok, this is very simple punya fire alarm system lah. A very comprehensive fire alarm system. Kita ada mimic diagram. Kita ada floor plan. Setiap floor plan tu satu zone tu ada satu, kita panggil ada satu lampu LED yang akan trigger. So mana-mana itu dari segi senang lah kita tahu dekat mana dia berlaku. So kalau kita tengok dekat situ, kita ada, kalau dekat sini ni, dekat tepi ni, these are all alarm lah. Yang ni smoke system, smoke detection kan. Ada juga manual alarm. Bila people realize dia berlaku kebakaran, dia pecahkan tu, dia pull the handle, dia akan triggers all the alarm. So benda-benda ni semua kalau kita tengok tu, semuanya dinyatakan di dalam bylaw. Dah tuliskan dekat situ lah. Kan? Kalau koridor yang kurang daripada 5 meter. Tapi sebenarnya, untuk detector, bila you submit kepada bomba, kerja arkitek untuk letakkan. Dekat mana dia letak detector tu. Okay? Sebab tu you kena refer to this jadual. You submit floor plan, you tandakan SD, smoke detector. You tanya HD, heat detector. Sebab semua tu kena dinyatakan di dalam you punya floor plan. Okay, smoke detector. Optical beam. Optical beam ni bila biasanya kita akan letak dekat mana? Biasanya kita akan letak dekat tempat yang banyak F&B, food and beverage, yang ada dapur dan apa semua. Sebab apabila berlaku letupan, automatically the alarm will trigger. Dan selain daripada itu, optical beam ni kita akan letak, biasanya kita akan detection ni kita akan letak kat tempat yang double, triple volume dan sebagainya. Sebab dia akan kesan cahaya tu dulu sebelum asap tu sampai di level atas. Then this is sample emergency light. Okay. So kalau you tengok dekat evacuation tu, dia punya komponen yang pertama sekali ialah exit door, exit discharge, protected corridor dan staircase. Sama ada external staircase atau protected staircase lah. Alright. Single staircase tak ada. Single staircase hanya untuk bangunan rumah kedai saja. Kita akan ada single staircase. Bangunan-bangunan lain tak dibenarkan single staircase. Always remember, untuk story exit, maknanya kalau untuk tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, selain daripada rumah kedai, hanya rumah kedai dibenarkan ada satu staircase. Bangunan-bangunan lain, setiap level yang atas daripada level ground kena ada 2 staircase. Minimum kena ada 2 staircase. Alright. Pintu. Okay. This is all the bylaw lah. Alright. This is macam mana kita nak design kita punya staircase. I think travel distance. Kita tengok travel distance. So nyata kan? Kat dalam tu semua. Okay. Kalau kita tengok travel distance pula, dia ada 2. Satu is sprinkled atau satu lagi is unsprinkled. Dan biasanya kalau kita ada menyediakan sprinkler system, dia punya travel distance tu adalah 1,5 kali lebih jauh dibenarkan. Sebab dianggapkan apabila ada sprinkler, kemerebakan api itu adalah perlahan berbanding dengan kawasan yang tidak ada sprinkler system. So kalau kita tengok tu macam tengok dekat school kan, kalau dia unsprinkled, jarak untuk dia pergi ke pintu untuk kita kata protected safe corridor ialah 45 meter.
Tapi bila di sprinkler, dia benarkan 60 meter. Untuk office pun 456. Untuk shops, okey. Untuk shop, dianya adalah lebih pendek. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang atau penghuni yang berada untuk dalam shop punya tu ialah orang yang tak biasa dengan layout bangunan itu berbandingkan dengan sekolah, office dan sebagainya. Sebab tu untuk shop, jarak untuk menyelamatkan diri adalah lebih pendek berbanding dengan whether in unsprinklered ke atau it sprinkled. Lepas tu kata orang cakap, boleh tak kalau misal kata I punya jarak tu, kalau 30 meter tu, I tak payah pakai sprinkler. Kalau you can fulfill that, okay. Klien sukalah. Sebab sprinkler system ni lagi mahal. Satu. Dan yang keduanya ialah sprinkler system. Bila letak sprinkler, you kena buat untuk sprinkler tank. Sprinkler tank, you kena provide pula bilik untuk sprinkler tank, you kena letak pump dan sebagainya. So, dia akan memberi kesan kepada kos untuk maintenance dan sebagainya kan. Operation cost akan naik. Jadi sebenarnya, ideally memanglah kalau you can do away without sprinkler, kita try to do that. Tapi sebenarnya untuk zaman sekarang ni susah. Because bila travelling distance tu sikit, you kena buat banyak protected corridor, you kena buat banyak protected story exit. Jadi you kena, this yang menentukan, that's why the task as a designer tu, you kena compromise between keperluan-keperluan ni. So, when does sprinkler become compulsory? Education, ruang tu. Okay. Hospital, bila exceeding 1000, kalau dewan tu, bila dia exceed 1000 square meter tu, dia memerlukan sprinkler. Anything yang open, anything yang terbuka, dia akan memerlukan sprinkler. Okay. What happen kalau sprinkler ni biasa kita letak dekat mana? Biasanya kita letak kat dinding atau kita akan letak dekat ceiling kan. Tapi what happen kalau misal kata ceiling tu tinggi dia 3 volume atau 4 volume. Sekarang punya bangunan kan macam tipologi kan, yang tak ada dalam purpose group pun. Contohnya Convention Center, Putrajaya Convention Center. Ceiling dia tinggi 5 volume, 4 volume. Adakah sprinkler berkesan? Tapi of course, sekarang ni with new technology pula dia tak ada sprinkler dah. Dia panggil water cannon. Dekat dalam UBBL pun belum update. Tapi teknologi dah kata bahawa kalau kita tengok dekat convention center, dia tak pakai sprinkler. Because kalau dia 4 story, sprinkler tu dah tak berkesan dah pun. Untuk memadamkan kebakaran yang berlaku dekat level ground floor tu. So there is another system pula yang kita pakai. But this is just untuk kita kata update dia lah. So kalau you tengok dekat situ, kalau shop single story 2000 square meter, you memerlukan sprinkler, 2 story 2000 square meter and over. Jadi these are all requirement yang I nampak applicable in your design. Okay. Storage, maknanya kat tempat parking bus tu pun kena ada sprinkler ke? Kalau nyata tu kenalah kan. Okay. Kalau you tengok dekat NR tu kat UBBL tu mana not required lah. Alright. Okay, sekarang kita tengok. Bila kita tengok travelling distance tu, dia akan ada dua. Dalam travelling tu, dalam apa-apa keadaan, penghuni mesti mempunyai 2 tempat keluar. Kalau dia hanya mempunyai satu aja option dia untuk melarikan diri, itu yang kita panggil sebagai dead end. Jelas tak tu kalau kita tengok kat situ? So dead end biasanya untuk shop, kita kata travelling distance ialah 30 meter, dead end half of that, 15 meter. So kalau shopping tu, dalam apa-apa keadaan, daripada jarak yang terjauh dalam sesuatu ruang tu,
itulah jarak dead end. Kalau dia kata jarak dead end 15 meter, makna jarak yang paling jauh penghuni itu kena berlari untuk jumpa pintu keluar, ialah itulah yang dipanggil jarak dead end. Tapi kadang kita pun pandai, apabila dead end tidak boleh comply, kita akan buat satu bilik lagi. Nampak tak? Sebab dalam bylaw juga menyatakan bahawa apabila less daripada 6 orang, dia punya dead end kat dalam tu, maknanya jarak dead end adalah jarak daripada pintu bilik kepada pintu pergi ke laluan terlindung atau protected corridor. So, maknanya dekat situ kan kita dah nampak kita dah ada 30 meter kan. This is how architect ni dia main silap mata lah. Alright. But it's more, macam mana pula kalau dia lebih daripada 6 orang? You kena tak boleh. Kena ada alternatif jalan keluar. Alright. Dan dalam dewan, biasanya dalam place of assembly, dia tak allow pun dead end. There's no way dia boleh accept dead end. Dan jarak antara dua pintu keluar tu mestilah 2/3 daripada permitted travel distance. So kalau travel distance dia ialah 60 meter, so jarak antara tangga keselamatan dengan satu tangga keselamatan mestilah 40 meter maksimum. Okey, jelas? So itu jarak antara pintu keluar. Tapi kalau misalnya kata ada 1000 orang nak keluar ke satu pintu yang lebar pintu ialah 1 meter, pun kita tak boleh nak kosongkan dalam tempoh 4 minit kan. Sebab tu kita ada satu yang kita namakan dalam schedule 7, kita panggil occupancy load. Ianya menyatakan macam mana kita nak kira loading dan exit capacity untuk occupancy load. Alright. Dan ni semua ni kerja arkitek. Arkitek need to provide all this calculation. Nampak macam ni, tapi sebenarnya bila kita nak submit untuk occupancy load tu sangatlah leceh. Nanti saya akan tunjukkan sampel calculation occupancy load lah untuk projek yang saya tengah buat ni. Alright. So kalau kita tengok tu, ianya menyatakan kalau kita tengok kat schedule 7 tu macam mana kita nak kirakan bukaan, total bukaan keluar. Bila kita dapat total bukaan keluar, baru kita tahu berapa banyak pintu yang kita kena provide. Dan berapakah lebar staircase kita yang kita kena provide, atau escalator ke, atau ramp ke, atau horizontal exit. So, pertama kita kena tengok jenis variable. Determine occupancy load. Setiap occupancy load tu berbeza. Kalau untuk sekolah berapa, untuk dewan berapa orang kena keluar bagi setiap second. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, schedule 7 nampak tak dekat situ? Okey, semua residential tak perlu. Tapi kalau kita tengok dekat situ, number of person per unit exit width. Untuk institutional 100. Maknanya kalau kita ada 1000 bagi dengan 100, kita ada 10 dia punya variable lah. 10, bila kita kata 10 exit tu, kita akan kali dengan, okey, satu exit ialah 550 setengah meter. Nampak tak ni kat tepi ni? So kalau kita ada 1000 occupant dalam ruang tu, bagi dengan 100, kita kena ada 10. 10 kali dengan 550, maknanya kita ada 5.5 meter bukaan. So kalau satu pintu adalah 1 meter bukaan, kita kena ada 6 pintu. Itu aja konsep dia. Senang kan? Yang jadi masalah, biasanya kita dengan bomba, kita bergaduh dengan bomba ni, bomba akan kata, berapa occupant yang you kira kat kawasan ni? Itu yang biasanya jadi masalah. Okay, this is sample. Lagi satu, macam mana you kira. Floor area 1800, occupancy load 10. Okay, then you akan dapat berapa occupancy load kat dalam you punya dewan. Atau kat dalam you punya ruangan.
Okey, dia akan determine juga you punya kelebaran staircase. Okey, this is another trick lagi yang biasa arkitek pakai lah. Kan kita dah kata kan, jarak antara pintu ni ke pintu ni kena 2/3 kan, daripada travelling distance kan. So apa berlaku jika jarak ni lebih? Kita tak boleh letak mana-mana staircase. Kalau kita letak staircase kat sini kan, of course lah bila kita letak staircase tu dia akan turun daripada atas ke bawah kan. Ni tak boleh ni, kita letak staircase dekat bawah ni ada tempat loading untuk restoran punya loading ke atau apa kan. So biasa apa kita pakai ialah kita akan create satu lagi ruang dengan syarat firewall untuk fire rating dekat situ ialah 2 hours rating. Ambil. Okay, so when you do that, you anggapkan bahawa pintu ni you ada 2 akses keluar. This is another trick yang biasanya kita pakai lah. Dan always remember, bila you buat pintu tu, you kena buat 2 pintu. Sebab orang ni, dia akan buka ke keluar ke situ. Dia tak akan guna pintu yang ni kan. Dia buka ke dalam kan. Semua pintu keluar kena membuka ke luar. Alright. Yang orang yang ni, dia tak boleh pakai pintu ni. Ni buka ke dalam. Dia kena buat another pintu. So when you do this, you kena provide 2 pintu. Okay. This is another trick lah yang arkitek biasa buat. Macam ni kan. Office ni ada satu tangga. Office ni pun ada satu tangga. Kalau nak combine kan tu, kan, bila dah lebih daripada certain tu, dia kena buat 2 pintu macam tu. Alright, jelas? Dan dia tak boleh buat 2 pintu macam tu. Sebab apa? Bila kita kata, bila bomba tengok pula, bomba kata, kalau api berlaku kat sini, pintu ni tak boleh pakai. So biasanya kita kena buat 4 pintu. Nampak? So dalam apa-apa keadaan apabila berlaku kebakaran kat sini, always akan ada alternatif jalan keluar untuk penghuni-penghuni dalam ni. So, okay, now clear travelling distance, senang aja. Kompartmen ni dah complicated sikit. So, ni according to bylaw 133, to limit spread of fire from point of origin to, dah pukul berapa ya? Dekat 10.40. Tinggal 15 minit. Tinggal 15 minit. I think tak sempat habis my slide lah. Alright, tak apa. Nanti I will share this slide pada Dr. Eileen dengan ni. Nanti Dr. Eileen will share with you lah. Alright. So, compartmentation tu kalau kita tengok tu, dia menentukan first ialah by area and another also by volume. Kalau kita tengok limit of dimension tu, nampak tak tu? Area dan volume. So, kadang-kadang kita kata nak pakai mana satu ni? I boleh kira area dan I boleh kira volume. Bomba akan cakap go to the most stringent. Yang mana yang lebih stringent, yang mana lebih strict. Itu yang applicable. So dan juga dia akan bergantung kepada height of building. So kalau kita tengok podium tu, basement tu, vertical compartmentation, basement tu kena satu compartment. Podium tu biasanya kita akan buat 1 compartment. Kalau hotel atau apartment, every floor tu adalah satu compartment. This is kita panggil vertical compartment. Kalau contoh compartment pula tu, kita akan pergi dekat situ. Compartment A, dia punya purpose group lain. Compartment B, purpose group lain. Kalau bilik hotel, memang every bilik ni, every single bilik atau every single apartment tu adalah satu compartment. Sebab tu, dia punya door kat luar tu adalah fire door. Alright. Sebab tu bila kita kata apa sahaja yang ni fire door, ini tak bukan fire door. Bila kita kata fire door, maknanya ia pintu tu punch through a compartment. Jelas? So kalau kita tengok kat situ, kalau compartmentation, this is dia punya ni lah.
building with other than 3 story building, comply with any height, dia akan tengok kat situ. Alright, jelas? Okey, kalau tengok place of assembly, tak ada compartmentation kan? Tak ada compartmentation. Tapi the compartmentation dari segi smoke management dia ada. It still goes to 1000 square meters. Alright. So ada 15 minit lagi Kita go laju-laju sikit lah. Alright. So this is sample lah. In unsprinkled shop. Macam mana kita dividekan kompartmen. Macam mana kita kira dia punya area. Macam mana kita kira dia punya volume. Okay. So bila kita kompartmen tu, maknanya kita kena buat fire rated partition dan juga fire rated door. Basement memang automatically every basement adalah satu kompartmen. Di satu kompartmen. So nak naik ke basement ni kena ada fire door. Nak naik ke basement ni kena ada fire door. Nak naik ke basement ni kena ada fire door. Alright. Sama juga. So kalau kena tengok kat sini, compartmentation requirement untuk office tower adalah berbeza untuk hotel. Hotel, every room tu satu kompartmen, okay? Apart from every room, every floor adalah satu kompartmen. Alright. Sekejap Nur, aku tengah. Alright. These are all sample lah, how you punya ni kan. This is guideline. Kalau you punya area tu less than 60% are shop, dia adalah dia punya tu. Okay. Okay. Okay, let's go through quickly. Dah tinggal 10 minit ni. Pressurized staircase ni apabila bangunan tu tinggi, sangat tinggi. Don't worry about that. Then firefighting access lobby. This is fire appliances Okay, bangunan tu kalau 7,000 hingga 28,000 square meter, at least 1/6 of the building perimeter tu harus boleh diakses oleh truck bomber. Kalau 28,000 to 56,000, 1/4 truck bomber. Dia adalah bila macam high rise tu memang lebih daripada 112,000 tu kena ada jadi island site. Empat tu kena ada jalan yang kereta bomber boleh access. Alright. This is sample lah kan. Kalau kita tengok kat sini, these are all island site. Maknanya apabila berlaku kebakaran, maknanya. Okey, dalam keadaan macam ni kan. Kalau tengok yang nombor 1 ni, nampak tak? Nampak my cursor tak ni? Kalau ni jalan main road. Kalau this is main road, perlu tak you buat satu lagi jalan dekat sini untuk bangunan? Perlu. Sebenarnya requirement dia ialah 1/4. Kita kata requirement dia punya keperluan untuk volume ialah 1/4, 1/4 daripada sepadan bangunan tu perlu diakses. Sebenarnya doesn't matter. Kalau jalan ni, kalau distance from main road pada bangunan ni sufficient untuk kita tap off, ada hydrant and everything. Dia ada dia punya requirement. Kalau misal kata this is dry riser, appliances daripada hydrant kepada ni sufficient, tak perlu lagi you buat jalan apa-apa. Sometimes kita tengok juga. Okay, keadaan dia. Distance daripada main road ke sini. Alright. So, this is keperluan untuk command and control center, fire control room. Untuk bangunan yang melebihi 30.5 meter. So 30.5 meter tu ialah 30.5 meter tu bukan aras apa? Aras bumbung ke aras floor yang habitable? Aras bumbung. Aras bumbung. No. Aras lantai yang boleh diduduki oleh manusia.
So kalau bumbung tu dekat atas tu ada water tank room. Dan water tank room tu memang boleh dimasuki oleh manusia. Dia kira aras boom. Alright. Okay, these are all the ni nanti tengoklah Hydrant location 90 meters interval. Hose reel pun ada jarak between one hose reel to coverage 30 meters radius. So every 30 meters ada satu hose reel. So jarak satu hose reel dengan one hose reel berapa? 60 meter lah, betul tak? Yes, 60. Right, riser. Okay, down comma hanya untuk flat rumah murah saja. Biasanya kuartus kerajaan pun pakai down comma je. Okay, the rest is information lah untuk you baca sendiri. This is active system by height. Ini semua gambaran. So bila you tengok tu you tahu apa dia sebenarnya. So kita nyatakan tu tadi. Nampak, we always go to floor tau. Floor. Bukan kata tinggi bangunan, bukan tinggi bumbung. Alright. Okay, kadang biasanya kita akan pergi standard submission lah. Kadang kita akan pergi dekat performance based approach. This is untuk bangunan yang tak ada dekat dalam purpose group. Sometimes kita akan extend to fire design philosophy, FSDP. Ini biasanya kalau untuk macam dekat Petronas Pengerang kan, Petronas Cari Gali punya pusat penapisan minyak kan, go to yang ni. Dia pun tak dalam purpose group, dia pun bukan totally bangunan yang kita boleh buat performance, tapi dia sangat berisiko. Dia ada banyak container nak contain fuel kan. Dia akan pergi ke fire safety design philosophy. Saya tak pernah experience benda ni lagi. So this is schedule of content. Macam mana kita kata bila you perlukan sprinkler, macam mana you nak kira size sprinkler tank, sebenarnya pun ada dekat dalam ni. Okay, schedule 10. Alright. So from there, you akan kira berapa you nak kena letak pump, so baru you tahu, baru you boleh provide kat dalam you punya design. Okay. So far I think that's it. HMV tak perlu. I think I will share this slide kepada Dr. Lin. I think dekat dalam slide ni pun ada juga tentang ada information juga lah. Sebab actually this is slide untuk ni. You can use it. Macam mana you nak kira water storage tank, lift escalator, travelator, goods. Dan ada juga untuk ni. Alright. So I think for the final 5 minutes ni ada soalan. Syam, arkitek Syam. Yes. Most of the student dia buat 2 blok. Satu blok terminal, satu blok ticketing yang food court. Mungkin kat situ dari segi occupancy slightly different lah. Sebab food court dengan ticketing area tu lagi dengan taxi and grab area receiving more passenger lah, waiting dengan dia drop dan dia juga nak duduk dekat food court. Dia ada blok khas untuk bus yang intercity dengan interstate interstate lah, city. Ya, intercity and local bus. Feeder. Dengan feeder. Sebab bila you buat
bila you buat macam mana bila you buat 2 blocks. 2 blocks, then you kena schedule 6 come into play balik ni. Okay. Alright. Sebab bila you buat 2 blocks, dia schedule 6 tu come into play balik. Now let me take a look. Tapi ada student juga yang buat 1 blok saja. Sebab apa? Bila ada 2 blocks, kalau 1 blok terbakar, schedule 6 tu menentukan apakah risiko kebakaran pada 1 blok akan melompat kepada blok satu lagi. So I need to share juga macam mana ni Sekejap I tengok. Ni Syifu nak tanya, perbahagian blok tu dia bagi ikut bawah satu bumbung ke? Tak ada, different bumbung. Oh, so different bumbung, different blocks. Yes, kalau satu bumbung dia anggap satu blok. Okay, baik. Okay, boleh nampak ke apa yang saya share? Nampak? So basically this is fire engineering brief lah. Kalau you tengok kat situ kan. These are report yang kita submit kepada bomba. Macam mana kita punya fire strategies. Okay. This is sebelum ni punya projek lah. So yang baru punya projek ni ialah kalau you tengok, I'll try to carikan ni. Okay, let's see untuk notional boundaries. Alright. Nampak ke yang ni? Nampak. Okay, this is yang dia kata. Bila kita kata objektif untuk stick schedule ni, you study first. I will email juga notes yang ni. This is how bila you dalam satu site yang sama, you ada 2 blok. Nampak tak? Nampak? So, apabila berlaku perkawaran kat building 1, macam mana that kita punya strategi untuk dia supaya tidak boleh melompat kepada building tu. This yang kita panggil dia notional boundaries. So calculation of notional boundaries ni semua ada dalam ni lah. Nanti you study lah. Okay. Sebab yang menentukan kebakaran ke fire tu apabila berlaku tingkap, api boleh keluar, dia boleh pergi ke sebelah. So this is what you need to calculate. Nampak? So from there you kena refer kat schedule 6. Dia akan menentukan saiz bukaan, apakah material yang kena pakai untuk fasad tu dan sebagainya. Complicated kan? So I will share this as well. I want to show you apa yang sekejap Okay, can you see this? Yes. Okay, these are all macam mana kita submit bomba untuk macam ni lah. Occupancy load. Tak keluar. Tak keluar Sekejap ya. Sekejap ini. Ya, check ini. Kalau misalnya dah limit kan, Arkitek Syah mungkin boleh extract je dulu later on. Yang first slide tadi tu boleh share dulu. Yang ni boleh later on boleh di-share lah. I know you are busy. Okay. Dah panggilan nampak tak tu. ni? Itulah sebab I have another meeting ni.
Dengan meeting untuk airport Kota Baru. Alright, this is sample lah. This is yang kita tengah buat sekarang ni. It's February 2020 yang kita submit untuk bomba. Nampak tak ni? Nampak tak Lin? Nampak. Okay, this is bila kita submit kepada bomba, macam yang kata kerja arkitek tu ialah untuk determine occupancy load, door, staircase, calculation kan. So kita kena tunjuk je every single door dekat mana yang kita tunjuk, berapa travelling distance kita, nampak tak? Kalau misalkan kita nampak? TD tu travelling distance kan? Okay. Kita kena kira semua. This is for airport lah kan. Dan kita kena justify. So everything kita kena tunjukkan. So it's not easy Biasa this is the first one. Kadang kita kena goes back, ubah balik kita punya layout. Beban kependudukan. All this semua refer kepada Undang-Undang Kecil 167. 168, 71. So, walaupun nampak macam ni, tapi bila you start do the bomba submission, more you realize it's very important untuk you tahu. So, this is travelling distance kan kita kata. At any one time, kena ada 2 pintu. Dulu kita original letak 1 pintu, kita kena tambah 1 pintu. So, kita kena buktikan macam mana apabila berlaku kebakaran, macam mana penumpang kat itu nak selamatkan diri. Apa option dia untuk keluar. Ni pun belum lulus lagi ni. Silap kena ubah lagi ni. Tangga kita. Semua kita kena every single floor, every single level, every single area. Kalau tengok ni satu submission aja ni 83 drawing. Macam tu lah. Kan? Okay, I think most important thing I want you to understand betapa pentingnya keperluan kebakaran ni dalam ketika you menentukan you punya ketika you start you punya design process. So I think that's it so far. Any other questions? Dia lagi tak ada So anyway, Cik Isham pun sorry for your time. Alhamdulillah. No, it's okay. No problem. Dengan kesibukan yang ada, telah dapat sharing dan poin yang last sekali tadi Isham sebut very pentingnya pencegahan kebakaran aspek kebakaran dan juga Uniform Building Bylaw, insya-Allah. Hopefully satu perkongsian yang sangat-sangat informatif dan berharga. Saya nak cadang ni apa yang akan arkitek Isham share nanti tu, mungkin boleh compile letak satu kopi dekat studio kita, insya-Allah, untuk reference. Berpanjangan insya-Allah untuk student-student kohort yang akan datang, insya-Allah. Okay, insya-Allah, sangat bermakna dengan pengalaman yang sangat luas oleh Isham tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai kami pihak jabatan mengucapkan banyak terima kasih, khususnya grup studio kami. No problem, Dok. Alhamdulillah, kurniakan kesihatan, kesejahteraan dan amin. Insya-Allah untuk projek. Amin. Amin. Okey. Tambah rezeki. InsyaAllah tambah rezeki Cik Syawali. InsyaAllah. Okey, nanti saya share dengan Madam L ya. Yalah. Okay, thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Good luck semua. Alhamdulillah. Terima kasih Sifu. Terima kasih Sifu. Bye-bye semua. Bye Sifu. Rindu Sifu. Rindu. Ya, I still remember you, tapi yang I tak boleh lupa gajah lah. Mira mati. Okay. Assalamualaikum. Salam. I have to go now, okay? Alhamdulillah. Okay, Prof. So, alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Okay. Masya-Allah, banyak information tu.
Oi, saya pun rasa macam berpeluh juga tengok ni. Benda ni So- sebab kalau buat submission baru kita hands on, tak apa. Saya pun kena baca balik ni. Apa anyway kita tadi this is part of the process. Kalau kita tengok tadi projek apa airport tadi airport kat mana, Terengganu ke Kelantan tu? Yang Airport yang Pening. Aisyah buat tu. Airport Pening. Penang Ha. jadi itu semua tu adalah teamwork kan. So kita kena bayangkan bahawa every one of us student particularly you are part of the teamwork yang akan buat kerja-kerja macam tu lah, bukan kerja seorang. So masing-masing perlu siapkan diri untuk ilmu yang ada, insyaAllah bila kita ada tugasan nanti secara teamwork kita akan boleh contribute insyaAllah. Mungkin tak perfect tapi bila kita ada teamwork ni masing-masing akan melengkapkan antara satu yang lain insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, jadi apa sekarang ni nak dibuat, mungkin break up untuk smaller group ke ataupun macam mana? Ada pensyarah lain nak bercakap ke? Yang ada dalam conference ni? Tak ada. Ada Tak ada. Ada nak cakap apa terus ke ataupun nak terus kepada kumpulan? Boleh masuk grup terus kot, insyaAllah. Masuk grup terus dan insyaAllah kita jumpai Khamis nanti insyaAllah semua face to face Boleh doktor. InsyaAllah. Okay. So masing-masing student boleh left this group dan boleh masuk ke grup yang akan created by pensyarah berkaitan lah Terima kasih banyak. Alhamdulillah. So cuma nak bincang dengan Dr. Elin. Ya Prof. Ya. Saya di studio. Dah ada student-student kita dah ni di studio. Oh, okay. Ada a few dah sampai dah. Okay, so Dr. Elin akan jumpa dia orang ke? Oh, Saya boleh. tengokkan, saya biarkan dia buat kerja dulu. Cumanya kita punya group memang dah kena dia punya plan tu kita just tengok-tengok monitor lagi. Tapi expectation group kita ni patut dah ada complete section dengan elevation. Sebab kita dah awal juga kita. Setiap minggu kita dah jumpa ni. Okay, insyaAllah. Ada kelapangan saya sampai. Saya tengah prepare sikit pasal petang ni ada meeting dengan CBI. I think kita leave it to them. So Khamis kita baru expect dia datang with elevation and section. Okay. InsyaAllah. So yang lain begitu, teruskan buat sebanyak yang mungkin untuk tunjuk kepada kami hari Khamis insyaAllah. Khamis. Okay. Jangan nak tanya boleh tak? Ya? Nak tanya dekat MTL boleh tak datang studio hari ni ke tak boleh lagi datang studio? Tengok ramai kawan dah datang studio ni Sebab okey tak tahu. Sebab semalam datang baru je datang kejap, waktu dah kena halau. Dia kata dia minta surat, so tu nak tanya kalau medium boleh datang, kita orang datang boleh tak? Soalnya boleh lepas pula. Aduh, itu nasib. Sebab tu kita sebenarnya kena ada surat datang sebelum 1 Julai. Sebab kalau ada apa-apa berlaku, kena tanggung sendiri. Jangan salahkan jabatan, jangan salahkan fakulti. Saya dah cakap siapa nak datang, surat kita memang buatkan surat sorang-sorang. Yang datang ni dia secara illegal. Buat kerja kat rumah lah kot. Tinggal berapa hari so 2 hari je lagi. Hari Rabu dah boleh datang kan? Rabu dah boleh datang. Rabu. Buat kerja kat rumah lah. Susah nanti kalau ada apa-apa. Baik Prof. Yang the girl ni saya tak tahu. Kena halau saya tak tahu. Okay. First nanti jumpa insyaAllah. Hari Rabu dah boleh dah. Jumpa. Okay, kalau ada apa-apa boleh online. Saya pun hari ni ada tapi cuma petang saya tak ada. Tapi petang selepas meeting saya ada lah. Kalau nak online boleh. Saya dah book lah Zoom. Besok